Okey. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam Influencer at Japan yang bersiaran langsung di Facebook Japan WPKL yang mana penyampaian maklumat secara interaktif kepada warga FB kita. Hari ini 16 Jun 2022, insyaAllah kita akan berkongsi topik yang menarik yang akan dikongsi bersama warga FB kita. Seterusnya saya ucapkan terima kasih kepada semua pelayan FB yang menonton saya langsung dan saya mohon like dan share supaya perkongsian kita pada petang ini tersebar secara meluas. Dan anda juga boleh memberikan sebarang komen, cadangan atau sebarang pertanyaan sepanjang siaran langsung pada hari ini. Okey, baiklah. Kepada pelayan FB yang mana mengikuti siaran langsung, topik kita pada hari ini agak menarik, iaitu Adiwira Darah. Siapakah itu Adiwira Darah? Adakah ia sama dengan watak-watak seperti superhero Marvel ataupun superhero DC? Yang mana kita tahu bersama ni lah, kan? Warga-warga Malaysia kita minat sekarang ni. Okey, dan bagi membincangkan topik Adiwira Darah pada petang ini, kita telah menjemput doktor daripada Pusat Darah. Yang pertama mula-mulanya kepada yang berbahagia Dr. Tan Molly Darumalingam, iaitu pakar perubatan transfusi Pusat Darah Negara. Selamat petang, doktor. Selamat petang, Encik Saiful. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dah makan, doktor? Dah. Terima kasih. Dah makan, dah pukul 3, doktor. Ya, terima kasih kerana memberi peluang kepada Pusat Darah Negara. Saya mewakili mereka untuk sharekan informasi sedikit lah. Terima kasihlah. Saya bagi pihak jabatan mengucapkan itulah terima kasih. Okey, doktor, untuk permulaan kita buat sikitlah apa nak tahu latar belakang mengenai inilah yang berbahagia Dr. Tan Molly. Boleh doktor mulakan? Saya dah mula bertugas di sini, bertugas dah lama. Bertugas di Pusat Darah Negara selama 13 tahun lah masuk tahun ni. Saya mula sebagai pegawai perubatan, kemudian dapat lagi memperkukuhkan pengetahuan dengan dalam bidang transfusi dan memang berminat sangatlah sebab transfusi ni unik. Sekarang ni dah jadi pakar lebih kurang 5 tahun lah, hampir nak habis 5 tahun. Saya ni sekarang ni jadi ketua bahagian perolehan darah lah. Jadi proses mengutip, proses menjumpa donor, proses kaunseling, semua adalah dalam bidang kaum saya lah. Okey. Agak menarik juga, doktor. Okey doktor, untuk permulaan soalan kita. Ini mungkin ada warga-warga FB kita yang tahu tak tahu ni. Maksud apa ni transfusi ni lah yang berkenaan dengan apa bidang yang doktor ni lah. Bidang transfusi darah. Selalunya saya rasa ramai dah masyarakat kita. Ramai masyarakat kita dah memang pernah dengar kami menyeru suruh datang menderma darah, kan. Kenapa kami menyeru suruh datang menderma darah? Kenapa seorang tu wajib menderma darah? Kenapa kami perlukan darah sebanyak tu? Sebab darah ni unik. Walaupun bidang sains kita ni dah menjejak banyak benda, diorang dah dapat tahu banyak selepas membuat banyak kajian. Banyaklah bahan-bahan yang boleh dibuat melalui kajian dan sebagainya, tetapi darah ni unik sangat. Walaupun dia ni diperlukan untuk terapeutik, penggunaan terapeutik, masih sampai sekarang ni masih tak pernah ada bahan gantian atau apa bahan yang boleh kita buat secara sintetik untuk menggantikan darah. Jadi daripada mana kita nak dapat darah ni? Bekalan darah ni daripada pendermaan insan-insan mulia lah. Jadi memang sebab tu kita harus faham kenapa perlunya rakyat kita teruskan menjadi penderma darah tegar dan ramai lagi yang diperlukan untuk meneruskan menjadi pendermaan darah sebagai aktiviti yang sihat. Aktiviti sihat, betul. Okey doktor, yang ni saya petik dari pelacaran masa 14 Jun itu yang mana dilancarkan oleh ni Dr. Tun Maizura Muhammad Fatullah
iaitu ada ayat dia berkata Hari Derma Darah Sedunia adalah sebagai memperingati dan menghargai jasa-jasa penderma darah. Sejauh mana doktor setuju dengan apa yang diperkatakan? Memang saya setuju. 14 Jun ni memang tidak boleh dinafikan lah. Memang Hari Penderma Darah Sedunia yang telah mendapat pengiktirafan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia lah, WHO, World Health Organization. Memang setiap tahun 14 Jun kami menyambut hari ini, meraihkan dan berterima kasih. Cara kami mengucap terima kasih kepada penderma-penderma darah yang budiman yang datang menderma darah untuk memastikan bekalan kami sentiasa cukup agar pesakit yang memerlukan ni sentiasa dapat. Untuk tahun ni memang slogan dia memang berketepatan lah. Dia kata derma darah kukuhkan perpaduan. Adalah dilihat dalam masyarakat majmuk Malaysia ni, kita memang tanpa mengira bangsa atau agama, taraf pendidikan, tak kira apa-apa pun. Selagi seorang pesakit perlukan darah, memang darah itu akan dibekalkan untuk dia. Nah, sumbangan daripada para penderma ni memang besar nilainya ya, kerana setiap titisan darah tu mampu memberi sejuta harapan kepada ramai pesakit yang memerlukan. So, sambutan ini diadakan untuk bertujuan meningkatkan kesedaran global tentang keperluan darah, kemudian produk darah, sebab darah yang selalunya kalau penderma kita tahu, mereka menderma dua cara. Satu, pendermaan darah utuh, lagi satu adalah pendermaan apheresis. Tapi pendermaan darah utuh memang biasalah, boleh you all nampak di mana-mana tempat, kempen bergerak ataupun selalunya lah yang selalu kita nampak. Tapi kalau pendermaan apheresis, dia lain sedikit dan dia ambil masa yang lebih panjang sedikit, yang memerlukan mesin juga, sebab yang ni pendermaan darah apheresis ni, kita akan memulangkan balik sel darah merah kepada penderma darah. Jadi kami mengambil hanya plasma dan platelet sahaja sebagai bahan yang diperlukan. So dia banyak dia punya fungsi darah, sebab darah utuh yang selalunya penderma-derma pun bila kami dah collect, kami bawa balik kepada pusat darah negara ataupun mana-mana pusat kutipan pun, kemudian diproses dan satu beg tu akan dibahagikan kepada 3, iaitu sel darah merah, platelet dan plasma. Sebab tu kami selalulah moto kami kata bila sekali derma darah ni kita boleh menyelamatkan 3 nyawa, sebab 3 produk yang berasingan boleh dikeluarkan. Okay, and untuk sambutan Hari Penderma Darah Sedunia, kami buat secara maya lah tahun ni. Antara aktivitinya kami buat platform social media dengan banyak ucapan YBMK, ucapan DG, ucapan VIP, and then ucapan juga dan perkongsian pengalaman daripada pesakit, daripada doktor-doktor yang pernah merawat yang pesakit yang memerlukan banyak darah. Sebab dia banyak situasi ya, kadang-kadang kita terfikir, boleh ke orang ni perlukan darah? Bila masanya perlu darah? Tapi kadang-kadang tak terfikir, situasi yang sekecil ni perlukan banyak darah. Jadi banyaklah ramai yang penderma kami masih lagi tak faham ataupun tak berapa mengetahui kenapa darah ni diperlukan. Jadi kita nak berkongsi lebih informasi lah tentang kepentingan darah ni. Betul. Okey. Okey. Doktor punya jawapan tu dah cakap jelas lah. So warga-warga FB kita dapat mengenai anda bila derma darah ni kita dihargai tu 14 Jun. Itu orang cakap sebagai menghargai apa yang kita buat kan. Okey, seterusnya doktor. Saya nak tambah kita menghargai kita memang hargai setiap hari. Boleh, silakan. 14 Jun tu memang khas untuk mereka. Jadi kalau yang boleh kami nak beri informasi yang lebih lah untuk penderma darah kami boleh menjaga kesihatan. Yes? Ya. Dalam masa yang sama doktor, sambil menderma untuk menjaga kesihatan. Okey. Okey, sebenarnya doktor. Ini untuk pandangan doktor lah, masih ramai lagi rata-rata yang enggan menderma darah. Adakah stigma masyarakat yang berkenaan takut jarum tu sememangnya betul? Ataupun sekadar orang cakap kita dengar-dengar orang cakap saja? Apa pandangan doktor? Masih ada lagi ramai yang takutkan jarum. Adalah
dia macam ni, terdapat beberapa perkara yang sering disalah anggap oleh rakyat Malaysia kan mengenai penderma darah. Salah satunya adalah mitos lah, mitos. Banyak mitos yang tak benar. Satunya adalah pasal takut jarum. Kalau betul Mitos lah. Betul. ada individual yang memang takut jarum ataupun risau jarum, bila mereka datang untuk pendermaan dan isi borang, mereka jumpa kaunselor kami, either staff nurse ataupun pegawai perubatan, ngaku saja, kata saya ni takut sikit pasal jarum. Nanti kami akan menyarankan apa yang patut anda buat untuk memastikan you boleh tackle situasi tu. Takut jarum tu benda remeh sebenarnya. Tak perlu takut sebab tak sakit pun. Ditambah pula kalau selepas yang takut pasal jarum ni, kalau mereka menderma darah, adakah saya akan gemuk? Soalan ni another soalan wajib lah yang saya boleh kata mitos jugalah. Because bila menderma darah ni, dia tak memberi kesan pun kepada berat badan kita. Sebab pendermaan darah ni akan merangsangkan badan untuk menghasilkan sel darah yang baru. Menurut kajian pun yang dijalankan oleh universiti di California lah, dekat sini kita belum lagi ya, dia bila kita menderma 1 unit darah, proses pendermaan tu menggunakan kira-kira 650 kalori pembakaran lemak actually. So dia tu tinggi tu. Tapi janganlah salah guna info tu pula mengatakan kalau derma darah boleh kurus. Tak ya. Proses tu yang menggunakan 650 kalori. Ya. Ada juga yang tanya, kalau saya biasa menderma darah ni nanti darah saya habis. Jangan risau. Tulang sumsum kita akan sebab tulang sumsum kita ni dia sentiasa akan membuat sel darah baru. Jadi bila kita derma dia akan ganti. Bila kita derma dia akan ganti. And kita kena faham kita punya badan ni siapa-siapa seseorang individu yang berat badan dia lebih daripada 45 kilo ni, komposi badan mereka ada lebih kurang 10 hingga 12 beg darah. Jadi kalau kita derma satu saja beg darah, tak ada masalah. Tapi masa derma tu ikutlah nasihat kami. Kami akan cadang, tolong minum air, pastikan makan, pastikan cukup. Ada syarat-syarat yang tertentu kami memang tegas memberitahu penderma wajib itu. Kalau ikut benda-benda tu semua memang tak ada masalah. And ada jugalah kadang-kadang ada yang tanya kalau saya derma darah ni boleh kena penyakit berjangkit ke? Sebenarnya proses pendermaan darah ni pun dijalankan di bawah fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia. So kami mengikut SOP yang memang ketat memastikan keselamatan bukan sahaja pesakit, penderma juga. And produk-produk kami ataupun consumables kami lah macam kapas. Penderma juga? Ya, kami tak adalah guna untuk seorang penderma yang sama. Kalau katakan kami guna kapas tu, kami tak guna balik kapas yang sama kepada penderma yang sama. Kita guna kapas baru. Jadi tak perlu risau sebenarnya. And then set-set semua adalah di pack individually. Jadi semuanya memang mengikut SOP yang ketat supaya kita jaga kedua-dua belah pihak. Pesakit dan penderma. Dan penderma, betul. So ada lagi lah doktor, berbagai lain pun ada juga ni yang saya tengok derma darah mengambil masa yang lama. Ramai penderma darah di Malaysia kenapa perlu, ini ada soalan-soalan lah yang mengalami ada juga yang cakap derma darah akan membuat badan lemah. Itulah antaranya lah. Cuma cakap adalah kita punya dia punya explanation berkenaan dengan badan lemah. So pandangan doktor apa? Mengatakan bila derma darah badan tu lemah tu maksudnya mereka tak cukup rehat sebelum tu. Dia ada syarat-syarat wajib. Saya kata tadi, kalau nak menderma darah, kalau besok kita nak menderma darah, malam ni kita wajib ada 5 jam. Tidur 5 jam tanpa apa-apa gangguan. Kalau wajib ada 5 jam, kemudian pagi tu kita bangun, kita bersarapan macam biasa, makan macam biasa. Makan tu dah makan, sebelum habis 4 jam kita habis makan tu kita kena datang menderma darah. Sebab kita nak pastikan badan kita ada energi untuk memastikan kita boleh menderma darah. Tadi saya kata seperti satu proses pendermaan darah tu akan menggunakan 650 kalori. Kalau kita tak makan, kita buang lebih kalori. Jadi kita akan rasa
penat sikit. Jadi kalau kita boleh jaga apa yang patut buat sebelum kita menderma darah ni, kita boleh elakkan semua perasaan lemah, perasaan lapar. Semua ni adalah sebab kita tidak mengambil langkah-langkah untuk memastikan kita sihat dan proses kita ni sempurna. Langkah-langkah sempurna, betul. Okey, okay, itu penjelasan daripada doktor, makna terbukalah sikit minda pada warga-warga FB kita. Okey, doktor, untuk soalan seterusnya, ada tak sasaran kutipan darah bagi setiap kempen derma darah yang dilaksanakan daripada pusat darah? Okey, kami nak katakan sasaran dia macam ni tau. Untuk Pusat Darah Negara alone, dalam satu minggu ni sasaran kutipan untuk darah utuh adalah 4,000. Kalau plasma apheresis adalah 120 beg. Okay, kalau nak katakan kenapa begini, sebab penggunaan darah setiap hari di satu Malaysia adalah 2,000 beg darah untuk merawat 1,000 pesakit. Ini paling minima. Kalau Lembah Kelang sahaja dalam satu hari adalah lebih kurang 750 beg hingga 850 beg. Kadang-kadang terfikir juga, berapa yang perlukan darah ni? Kadang-kadang dia mengikut juga situasi patient. Kalau pesakit mengatakan major, dia ada jenis-jenis ataupun dia ada situasi yang mereka memerlukan. Kadang-kadang mereka memerlukan 1 beg darah sahaja. Kadang-kadang ada yang memerlukan 4 beg darah. Dan kita tak boleh nafikan bahawa negara kita ni memang ramai di antara kita ni ada penyakit thalassemia. So pesakit thalassemia, kita ada juga yang dikatakan transfusion dependent. Maksudnya mereka memerlukan pemindahan darah setiap 4 ataupun 6 minggu. Jadi ini adalah secara berterusan. Dan jika kita boleh bekalkan tanpa apa-apa kelewatan, kita boleh memanjangkan hayat pesakit-pesakit ni dengan sempurna juga. Jadi keperluan darah ni ada banyak. Kadang-kadang ibu yang mengandung. Selalunya yang kita tahu kalau wanita kalau mengandung berat badan naik, kalau diorang ingin bersalin akan sakit ataupun akan operate, C-section. Jadi tak terfikir benda-benda lain. Tapi ibu-ibu ni bila diorang mengalami tumpah darah, maksudnya ataupun sebelum melahirkan anak ataupun selepas melahirkan anak, situasi ni boleh berlaku bila-bila. Bila keadaan ni berlaku, dia akan macam mencurah-curah. Dia tak ada limit untuk pendarahan ni. Jadi masa-masa yang terdesak begitu, memang banyak darah dan produk darah diperlukan. So bekalan darah digunakan untuk masa-masa yang kecemasan macam tu juga. Selain daripada itu, kita ada lagi patient cancer ataupun pesakit-pesakit lain ataupun kemalangan ataupun tragedi-tragedi yang lain. Kadang-kadang memang kita berdoa jangan ada apa-apa yang tidak diingini. Tapi kalau jika berlaku, kita harus ada pembekalan darah tu semata-mata untuk memastikan bekalan tu diberi dengan secukupnya. Dan seperti yang saya kata tadi tu, darah sampai sekarang ni tak pernah ada ataupun saya rasanya takkan ada kot bahan sintetik yang boleh menggantinya dengan 100%. Sebab sel darah merah ni dia ada zat besi. Ya, zat besi ni apa fungsi dia? Fungsi dia adalah untuk memastikan dia membawa oksigen kepada organ-organ kita. Dia akan supply oksigen. Okay. Kenapa kita selalu bercakap kita perlu bagi darah kepada situasi yang emergency macam ni? Sebab kalau pendarahan, bila pendarahan berlaku dalam seorang individu, dia mempunyai 4 hingga 5 liter air ataupun darah. Kalau ada pendarahan berlaku semasa kemalangan, dia pendarahan berlaku secara serius, banyak air darah keluar. Ada situasi sampai 2 ataupun 3 liter darah boleh keluar dalam satu masa. Kalau benda tu berlaku, kalau kita tidak berikan balik, tidak transfusekan darah kepada patient, tragik boleh jadilah. Jadi kita nak kawal benda-benda tu semua kadang-kadang. So kita kena faham lah. Sebab keperluan darah ni memang setiap hari ada. Dia ada 2 jenis. Satu yang terkawal, satu lagi yang tak terkawal. Yang terkawal, kita boleh plan untuk jangka masa panjang. Yang tak terkawal, kita juga harus menerokai lah untuk memastikan kita ada bekalan dia. Okey. Kita ambil soalan ke macam mana?
Okey, okey. Kita pun doktor, saya pun ni lah. Okey, kepada warga-warga Facebook, teruslah sharekan dan like, dan kepada kita punya Jabatan Penerangan WPKL, Twitter pun sama, Instagram dan YouTube. Kita mohonlah share dan kita sebar luaskan lagi maklumat-maklumat pada petang ini. Okey doktor. Soalan seterusnya. Okey, ini yang ada juga yang bertanya berkenaan dengan kriteria-kriteria untuk mereka yang ingin menderma darah, dan bagi yang menderma darah, apakah kelebihan dan manfaat menderma darah? Okay. Kriteria dia memang panjang lah, tapi yang wajib ada tu sihat tubuh badan. Kita perlu sihat. Nombor satu. Nombor dua, mempunyai berat badan yang lebih daripada 45 kilogram. Okay, yang berat badan seorang individu lebih daripada 45 kilogram, then mereka boleh menderma darah. Selalunya kita mengikut berat badan, kita akan tengok whether kita boleh collect 350 ml ataupun 450 ml. Dan tidur minima malam sebelum tu wajib 5 jam tanpa gangguan. Dan tidak ambil apa-apa ubatan yang tertentu. Kalau ada pesakit-pesakit yang pesakit macam kencing manis, darah tinggi, diorang akan tanya, saya memang kena makan ubat. Boleh. Datang kepada kami, beritahu apakah ubat yang you all ambil. Boleh kita nasihatkan yang sewajarnya supaya penderma-penderma ataupun masyarakat yang ingin menderma tu boleh kami bantu cara macam mana boleh menderma. Dan makan. Kita perlu makan juga 4 jam sebelum menderma darah. Kenapa? Sebab kita perlukan tenaga juga untuk menderma darah. And pendermaan terakhir, kalau ini penderma-penderma yang biasa lah. Kalau pendermaan terakhir sekurang-kurangnya 3 bulan yang sebelum tu. Then patutnya kita ada borang. Kita memang ada borang pendermaan darah yang ada dalam bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Seboleh-bolehnya mereka memahami bahasa ni lah supaya mereka boleh isi borang tu sendiri, boleh faham kenapa soalan-soalan, ada banyak soalan yang kami tanya dan soalan-soalan tu memang penting. Soalan ni dia akan bantu pegawai perubatan ataupun pihak kami yang membuat kaunseling untuk donor ni untuk buat saringan. Kenapa kita perlu buat saringan? Kita nak pastikan supaya walaupun proses pendermaan darah ni membantu pesakit, tapi kami adalah tanggungjawab kami untuk menjaga kebajikan penderma juga. Kalau kami rasa situasi bila buat saringan untuk penderma tu tidak sesuai pada masa tu, kami akan juga menasihatkanlah kepada penderma, kata okey, Encik ataupun Puan untuk 2 minggu ni tak boleh menderma, tunggulah ataupun datang balik selepas seminggu. Kita akan nasihat yang sewajarnya lah mengikut macam mana diorang situasi semasa tu. Kalau kriteria yang penting adalah kalau kenapa seseorang tu tidak layak menderma darah, ya. Tidak layak menderma darah ni kalau disyaki diri tu dijangkiti atau penyakit-penyakit yang penyakit-penyakit seperti hepatitis B, hepatitis C ataupun sifilis ataupun penyakit kelamin yang lain, tolong beritahu berterus terang. Kami boleh tolong bantu juga untuk mengajukan masalah anda kepada pihak-pihak yang tertentu. Apa-apa yang dikongsi bersama kami semuanya dirahsiakannya, kami tak share dengan siapa-siapa, so it's highly confidential lah. And then siapa-siapa yang mengamalkan ataupun pernah mengamalkan gaya hidup bertukar-tukar pasangan seks tidak digalakkan lah, sama sekali tak boleh menderma darah. Dan banyaklah kriteria kami ada untuk donor-donor yang boleh menderma darah dan tidak boleh menderma darah. Okey, itu jelaslah kat situ. Kepada warga FB kita, itu kriteria yang seperti dijelaskan oleh doktor. Okey doktor, kita ambil 3 soalan daripada komen-komen di Facebook kita. Kalau boleh rangkum, kita rangkum lah. Saya baca dulu. Nanti kalau kena-mengena sama soalan, saya akan lah. Okey, tak lupa nak nampak. Okey, sekejap doktor. Okey, ini soalan ni doktor. Daripada Farah. Okey, doktor, kita ada niat nak derma darah, tapi bila sampai tempat derma darah, tak layak pula. Tak layak pula sebab hemoglobin low. Okey. Dia macam, saya boleh cadangkan. Bagaimana nak pastikan hemoglobin kita banyak dan macam mana nak tahu hemoglobin kita high or low. Okey.
nak tahu untuk diri sendiri pada masa tu high or low, memang sukarlah. Tapi saya cadang cuba mengikut cara pemakanan sihat. Boleh Google juga, dalam Facebook kami pun kami ada banyak cara-cara ataupun kami ada share infografik tentang apakah makanan-makanan yang seseorang penderma harus makan untuk memastikan zat besi ataupun hemoglobin tu tetap naik ataupun tetap ada di paras yang bagus untuk menderma darah. Jadi boleh Google up ataupun layarilah website kami. Kami ada banyak info dekat situ. Kalau tak faham juga tak apa, call kami ataupun email kami. Kami boleh juga menjawab atau membantu dengan secara teliti lagi. Jadi dia mengikut pemakanan yang sihat dahulu. Kemudian kalau dah cuba cara itu masih tak boleh, then kita boleh bagi ubat-ubat macam Himetinics, folic acid. Ini adalah suplemen-suplemen yang boleh membantu juga meningkatkan zat besi dalam badan kita. Kalau selepas 2 cara ni pun dia tak jalan, then kita akan buat satu investigation. Kita akan ambil darah, kita boleh test kenapa bila dah cuba sedaya upaya ni masih darah ni tak naik. Sebab kita tak tahu kalau kita ada masalah yang lain. Ya? Okey. Okey, untuk soalan kedua pula. Soalan kedua pendek saja daripada Muhammad Hafizuddin. Doktor, kalau orang yang ada thalassemia, boleh ke nak demam darah? Sebenarnya doktor nak tunggu soalan ketiga sekali? Boleh? Boleh. Okey. Tengok tadi ni. Okey, soalan ketiga. Soalan ketiga. Okey, soalan ketiga daripada ini nama dia rare kan ni. Arul Dharma. Ada kesan sampingan ke kepada penderma darah yang kerap menderma darah? Itu soalan ketiga. Okey. Saya jawab soalan 2 dulu ya. Okey. Soalan kedua tadi adalah kalau seorang individu adalah pembawa penyakit thalassemia, kalau anda thalassemia trait sahaja ya. Bila datang kami akan test hemoglobin kalau lepas saringan hemoglobin sebab kalau individu sebagai wanita dia punya hemoglobin perlu 12.5 ataupun lebih, kalau lelaki 13.5 ataupun lebih. Jadi kalau dapat melepasi tahap itu, kami boleh memberi anda derma darah. Dan 2 kali selepas menderma darah utuh, kami akan cadang untuk menjadi penderma darah apheresis. Sebab seboleh-bolehnya kita tak nak induce lebih stres kepada pesakit ataupun individu yang ada thalassemia trait ni. Jadi kita cadang dia jadi penderma apheresis lah. Tapi kalau dia tak melepasi saringan hemoglobin, then memang tak boleh derma lah. Kategori lain, kalau thalassemia major, thalassemia beta, anything else, memang tak boleh menderma darah. Sebab hemoglobin untuk anda tu pun dah memang tak cukup. Jadi kita tak perlu menyusahkan diri sendiri. Kami memang tak galakkan lah. Memang tak boleh kalau dia kategori major or anything else lah. Kalau thalassemia trait, boleh cuba. Okay. Soalan ketiga. Soalan ketiga. Okay. Soalan ketiga adalah adakah kesan sampingan apa-apa kalau penderma darah kerap menderma darah? Kesan sampingan dia tak ada. Kalau nak katakan pasal sebab ramai yang akan terpercaya ataupun tergoda dengan mitos-mitos. Sebenarnya mitos-mitos ni memang bila kita tanya, bila kita baca, dia memang akan menusuk jiwa ya. Dia macam memang akan trigger thinking. Alamak, betul ke? Kalau saya derma darah ni secara tegar. Tak, sebenarnya tidak. On the contrary, kalau kita ni menjadi penderma darah tegar, setiap 3 bulan kita derma, secara tidak sedar ni kita memang jaga kesihatan kita. Ingat ya, bila kita datang nak menderma darah, kita bukan saja tanya soalan, kita akan buat saringan juga. Kita akan buat saringan HP, kita buat saringan untuk blood grouping, kita akan buat saringan untuk tekanan darah. Semua ni kita buat. Jadi, kalau setiap 3 bulan ada seorang individu tu datang menderma darah, dia secara tidak langsung menjaga kesihatan dia. Tanpa disedari memang kita dah modul untuk jaga kesihatan. Jadi memang tak akan ada apa-apa kesan sampingan
Melainkan kalau penderma darah tidak mengikut nasihat kami. Jadi ikutlah nasihat kami. So warga FB kita ikutlah nasihat daripada pusat darah dulu. Okey. Seterusnya, untuk soalan seterusnya agak panjang sikit doktor, saya baca. Sebagai pusat koordinasi dan rujukan dalam bidang transfusi, perubatan dan yang mana menjalankan kutipan darah bagi wilayah tengah, iaitu wilayah Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang Barat, serta membekalkan darah dan produk-produk darah untuk kegunaan pesakit di hospital kerajaan dan swasta bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan ini soalannya, apakah cabaran pusat darah negara dalam bidang transfusi ini? Soalan dia panjang ya. Okey. Dia macam antara soalan pendek dia punya penjelasan. Ya. Antara misi-misi cabaran utamalah pusat darah negara dalam bidang ni, sebab bukan pusat darah negara sahaja, tapi pusat-pusat kutipan di satu Malaysia ni memang samalah. So, misi pusat darah negara pula untuk memastikan bekalan darah adalah sentiasa mencukupi, berkualiti dan selamat untuk pesakit yang memerlukan bila mereka memerlukan rawatan. On the other hand, kami juga menjaga, memastikan penderma kita juga dan kesihatan mereka juga terjaga. Jadi dalam usaha memastikan bekalan darah adalah mencukupi ni, kami menyasarkan bahawa lebih kurang 3.5 ataupun 4%, iaitu 35 hingga 40 orang dewasa dalam per 1,000 populasi menjadikan kadar pendermaan darah bagi rakyat Malaysia, sebagaimana negara kita adalah negara maju. Tapi buat masa kini ni kadar pendermaan di Malaysia adalah lebih kurang 2 hingga 2.3% saja. Jadi pelbagai program promosi, pelbagai usaha telah dilakukan untuk mencapai matlamat meningkatkan kadar ni. Ini amat penting sebab seperti yang saya mention awal tadi tu, kita sentiasa perlukan darah sebab keperluan darah tu ada yang terkawal, ada yang tidak terkawal. Buat masa ni kita masih lagi menghadapi ada musim-musim kita surut stok, ada musim-musim kita happy dengan stok. Jadi untuk mengadakan satu situasi yang self-sufficiency state lah. Maksudnya sentiasa, bila-bila pun pembekalan darah selalunya ada, stoknya sentiasa ada. Jadi kita tak perlulah mengharungi ada musim-musim yang surut ke, musim-musim yang okey. Kita sentiasa boleh memastikan keadaan bekalan stok tu sentiasa stabil. Dalam mendepani cabaran ini jugalah, misi memastikan bekalan darah sentiasa optimum ni, kami di Pusat Darah Negara memang dah bergelut lah 2 tahun dalam pandemik. Bukan kami saja ya, satu Malaysia, satu dunia sebenarnya. Jumlah kutipan tidak dinafikan memang amat terjejas. Semua. Ya, semua. So memang amat terjejas. Keadaan serupa juga berlaku di luar negara lah. Namun keadaan sekarang ni compared to 2 years ago, dia semakin baik. Jadi memang nampak ada harapan lah. Harapan kami untuk masyarakat datang menderma darah memasuki fasa peralihan endemik ni pun nampak lagi ceria daripada sebelum ni. Selain daripada itu, seperti saya mention tadi lah, musim-musim kemarau, musim cuti persekolahan, kita nak avoid situasi yang ni. Jadi kita nak kalau boleh stok kita sentiasa stabil sebab semua masyarakat kita semua kena faham, Pusat Darah Negara bukan sahaja menjaga untuk Lembah Kelang ataupun wilayah tengah sahaja, macam Kuala Lipis, macam Cik Saiful mention tadi. Tapi bila state-state lain, negeri-negeri lain menghadapi situasi ataupun cabaran, kami turut membantu. Sebab tu kami selalu kata darah tak bersempadan. Kalau Sabah Sarawak perlu ke, kalau Kedah perlu ke, kalau Johor perlu ke, siapa-siapa, sebab kami semua adik-beradik. Jadi siapa yang perlukan, siapa yang ada, kami tolong bantu untuk membekalkan darah. So sekiranya bekalan darah merosot ni pun dia akan menjejaskan perawatan pesakit. Katakanlah kalau pesakit ni perlukan 4 beg darah, tapi keadaan semasa tidak membenarkan kami bagi 4 beg terus. Jadi kami akan bagi 3 atau bagi 2. Ada kalanya kita terpaksa buat macam tu. Jadi kalau boleh kami nak elakkan situasi itu semua. Jadi
ia adalah menjadi harapan kami lah agar para penderma membudayakan aktiviti pendermaan darah secara konsisten setiap 3 bulan. Jadi kunjungilah pusat kutipan kami. Tak kisah mana-mana. Mana-mana negeri, mana-mana pusat kutipan, tidak kisah. Janji jadi penderma darah yang tegar, memastikan kesihatan sendiri dan teruskan menderma. So darah kita kena faham, darah tak pernah cuti ya. Banyak public holiday kita ada tapi darah memang tak pernah cuti. Keperluan darah dan penggunaan darah ni tak kira masa. Tak kira masa. Okey, doktor, terima kasih. Okey, kita ambil lagi soalan daripada ni lah, komen Facebook kita. Ini dari Rajeswari. Doktor, insulin patient layak ke untuk demam darah? Okey. Insulin, okey. Terima kasih soalan tu ya Cik Rajeshwari. Maaf ya kalau patient yang menggunakan insulin, kami memang tak benarkan mereka menderma darah. Kenapa? Sebab insulin menggunakan jarum. Bila menggunakan jarum, kita walaupun guna untuk diri sendiri, tetapi dia ada break in the skin area. So dia ada situasi yang boleh menyebabkan ada infection ataupun exposure kepada infection. Jadi yang itu kita avoid. Kita akan avoid lah. And insulin diperlukan, ada patient yang menggunakan untuk setiap hari 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jadi kekerapan ini pun akan membabitkan kekangan untuk kita allow lah. Ya, sebab susah nak monitor juga. Alright, next question. Saya dah nampak dah Cik Saiful. Dr. Amira Okey, ini selepas derma darah. Saya bacakan Tak apa. Okey, saya bacakan. Okey, ini daripada Amir Ahmad. Ya. Okey, tak apa. Darah memang akan saya baca doktor ya. Okey. Doktor, selepas derma darah. Okey, teruskan doktor. Okey, selepas menderma darah memang akan dapat kad. Teruskan. Ya, kad itu untuk apa? Ada kawan pernah beritahu mengenai kad itu. Cuma saya tak pasti, itu yang tanya balik untuk kepastian. Oh macam ni. Kita selalu bila penderma darah datang menderma darah, kita akan bagi buku merah. Katakan kebetulan penderma kita terlupa bawa buku merah, kami akan bagi kad. So untuk memastikan barcode tu, setiap pendermaan akan ada barcode. Setiap pendermaan yang sukses tu akan ada barcode. Jadi barcode tu adalah bukti penderma-penderma pernah menderma. So bila diberi kad, maksudnya mereka tertinggal lah buku ataupun tak bawa buku. Banyaklah sebab, cuma tak ada buku, jadi kami bagi kad supaya bawa balik, boleh simpan kad tu dalam buku ataupun bila dah jumpa buku tu bawa kepada kami boleh updatekan dalam sistem balik. Dia sebagai rekod penyimpanan penderma sendiri bahawa mereka telah berjaya menderma darah pada masa itu. Okey jelas kat situ berkenaan dengan apa tu kad tu lah. Okey, seterusnya soalan. Okey, pusat darah. Adakah pusat darah ni memberikan perkhidmatan dalam untuk pendermaan darah saja? Adakah dia punya ni perkhidmatan yang lain? Banyak perkhidmatan. Okey. Pusat darah ni kita kena faham dia sebuah institusi di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi kami ni bertanggungjawab merancang serta memperkembangkan perkhidmatan perubatan transfusi dan memberikan perkhidmatan kepakaran dalam bidang yang berkaitan dan tentang semua dalam transfusi ni. Salah satunya adalah produksi. Produksi ni pula dia penghasilan komponen darah daripada pemprosesan darah utuh dan produk darah yang istimewa. Contohnya frozen blood, kemudian plasma. Produk yang kita separate daripada darah utuh ni macam plasma. Pula diproses untuk dihantar ke pusat vaksinasi di Australia. So banyak lagi bahan yang boleh kita dapat daripada produksi. Kemudian kita ada transfusi microbiology. Transfusi ni penting sebab transfusi microbiology unit ni penting sebab mereka adalah pakar dalam menyaring darah-darah yang didermakan agar selamat untuk kegunaan pesakit. Jadi bila darah tu dah diderma, kita akan hantar sampel kepada unit makmal transfusi microbiology. Mereka akan saringan kalau lepas semua berjaya, tak ada masalah, baru mereka akan bagi kami green light mengatakan boleh guna darah yang telah dikutip itu.
Kemudian kita ada unit inventory pula. Inventory membekalkan darah kepada hospital-hospital di Lembah Kelang. Inventory juga akan memastikan supaya stok darah tu cukup ataupun keperluan akan meningkat atau penggunaan telah meningkat. Mereka juga memastikan supaya stability stok tu sentiasa ada. Dan kita ada makmal transfusi klinikal pula yang selalu melakukan ujian pre-transfusi. Maksudnya bila kita menderma darah, tak semestinya darah kita ni boleh serasi kepada semua pesakit. Jadi bila kita perlukan darah seseorang tu, kita akan memastikan grupnya sama. Kemudian keperluan tu kita akan ambil sampel penderma dan sampel pesakit, kami akan buat ujian serasi. Bila serasi tak ada masalah, baru kita akan supply darah. Jadi transfusi klinikal adalah bertanggungjawab untuk memastikan keserasian darah tersebut. Dan makmal rujukan. Kami adalah makmal rujukan juga sebagai platelet serology, hematology, immunohematology, hemostasis, inventory, histocompatibility, banyak. Darah tali pusat, memang kami banyaklah membantu dalam aspek-aspek transfusion. Okay. Okay, jelas di situ pada warga-warga FB kita. Dan teruskan je lah. Teruskan memberi komen ataupun cadangan dan follow page Jabatan Penerangan Wilayah Besar Kuala Lumpur. Okay, untuk soalan seterusnya, Doktor. Lokasi statik yang kita tahu aja di pusat darah Jalan Tun Razak. Ada tak apa tempat lain selain daripada pusat darah inilah pusat darah negara Jalan Tun Razak? Ada. Pusat darah negara Jalan Tun Razak memang ramai yang kenal. Yang lagi satu yang kami ada adalah di Pusat Darah Negara Donation Suite Mid Valley. Untuk ni rakan-rakan untuk siapa-siapa yang dekat PJ area lah. Kalau dekat Putrajaya pula, Suite Derma Darah Puspanita Precinct 10 dekat Putrajaya pun kami ada static site. Dan sekarang ni satu lagi adalah Pusat Community St. John Ambulance Association, yang ini adalah kolaborasi dengan St. John. Kita buat di Wan Utama Shopping Mall secara static mobile juga. Jadi buat masa ni ini adalah 4 static site. Cuma saya memang mengalu-alukan semua penderma darah ataupun sesiapa yang ingin menderma darah, cuba datang ke static site. Gunakan fasiliti-fasiliti yang ada di static site. Sebab kalau pergi ke kempen bergerak, tak ada masalah. Cuma kempen bergerak tu dia lain sikit. Sebab kempen bergerak kita tak bolehlah bawa katil-katil yang cantik, yang molek-molek. Kalau dia static site, katil-katil dia semua very comfortable, memang selesa. Apa yang kita buat tu, kawalan kita situasi kita terkawal. Jadi it's more conducive lah untuk penderma untuk datang menderma darah. Jadi jangan lupalah, kalau ramai lagi penderma datang, kami berdoa supaya kita dapat lagi memperbanyakkan static site. So ikut keperluan penderma darah lah. Okey, Doktor daripada segi masa pula Doktor? Masa di setiap tempat tu lah. Setiap tempat yang tu lah. Ketik, daripada jam berapa ke berapa, hari apa. Okey, kalau Pusat Darah Negara kami berfungsi 7 hari. Semua pusat penderma kami memang beroperasi 7 hari. Kalau Pusat Darah Negara Isnin hingga hari Jumaat daripada pukul 7.30 pagi sampai pukul 8 malam. Kalau Sabtu Ahad ataupun cuti am, kami beroperasi daripada pukul 8 hingga pukul 4 petang. Kalau donation suit Mid Valley daripada pukul 10 pagi hingga 9 malam. Memang setiap hari. Okay. And kalau suit Derma Darah Puspanita Puri pula daripada pukul 9 pagi hingga pukul 6 petang. Pusat Community St. John dia daripada pukul 10 hingga pukul 7. So memang waktu beroperasi kami adalah panjang. Jadi tak perlu risaulah. Katakan penderma-penderma darah rasa, alamak saya tak ada banyak masa saya nak buat appointment. Boleh call, check. Ataupun check dalam website kami. Adakah hari tu penuh dengan ramai penderma ataupun boleh datang ataupun macam mana situasi dia. Boleh sahaja, tak ada masalah. Kami memang galakkan kalau penderma ingin buat appointment sebelum datang. Lagi bagus. Supaya masa tu tak terjejas lah untuk penderma-penderma darah. Okey Doktor, kita pun dah sampai ke minit yang akhir ni. So untuk soalan yang terakhir, apakah harapan Doktor sempena Hari Penderma Darah Sedunia?
2022. Harapan saya mewakili Pusat Darah Negara lah. Harapan kami semua ni, kami memang mengharap generasi-generasi muda tolong tampil ke depan menderma darah. Generasi yang sekarang ni jaga kesihatan. Melalui pendermaan darah bukan sahaja kita boleh jaga kesihatan diri sendiri, tapi kita boleh juga membantu masyarakat lain yang ataupun pesakit lain yang perlukan darah ni memanjangkan hayat mereka. Jadi jangan khawatir, jangan risau. Proses kami ni memang selamat, memang mengikuti SOP yang ketat. Jangan percaya mitos. Kalau ada apa-apa soalan ataupun apa-apalah yang penderma ataupun bakal penderma ni risau, jangan bimbang. Call kami ataupun email kami. Kami memang akan answer call ataupun menjawab melalui email. So, jangan bimbang. Tolong datang menderma darah. Okey doktor. Kita ada satu lagi soalan daripada ni rakan FB kita ni. Doktor baca ke saya baca macam mana ni? Boleh saya baca? Soalan terakhir lah. Ini yang terakhir. Mun Harunnya, ni soalan terakhir ya. Terima kasih soalannya. Ada tak keistimewaan yang diberikan oleh pihak KKM kepada penderma darah tegak? Ada sebenarnya. Mana-mana penderma pun, kalau mereka telah menderma lebih daripada 2 kali ataupun 2 kali, selalunya boleh dapat vaksinasi hepatitis B dengan percuma. Okey? Itu baru satu. Tapi kalau siapa yang pernah tengok buku penderma tu, dekat belakang buku penderma tu kami ada list keistimewaan. Jadi boleh je, memang ada banyak lagi keistimewaan yang boleh diberikan. Cuma keistimewaan ini adalah terhad kepada fasiliti-fasiliti masing-masing. Jadi kami sekarang ni dalam proses cuba menyeragamkan juga semua keistimewaan kepada penderma. Okey. Harapan kami juga, kami jika boleh kami menambah lagi lah keistimewaan dia. Betul tu. Menggalakkan. Okey, ini sedikit info saya dapat daripada ni lah, daripada laman Pusat Darah lah. Ini pada 16 Jun 2022 Khamis. Ini untuk penderma darah di Pusat Darah of course ada, dan seterusnya Mid Valley Mega Mall di level 3. Seterusnya Sud Derma Darah Puspanita Persis 10. Dan yang nombor 4 di Wan Utama Shopping Center Basement 2. Dan yang kelima Sunway Medical Center Velocity Ceras. Dan yang keenam Sunway Medical Center Bandar Sunway. Dan yang terakhir Plaza Central Lobby. Itu kepada warga yang berdekatan dan ni masih ada masa lagi. Boleh itu adalah kempen-kempen bergerak ni lah. 16 bulan hari ni. Hari ni lah. Ini kempen bergerak. Ini satu yang ni lah. Itu satu bagus lah. Okey doktor, saya daripada pihak Jabatan Penerangan mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Tan Molly Darul Malingam, pakar perubatan transfusi Pusat Darah Negara. Kerana pada petang ini dapat meluangkan masa bersama-sama kami, orang cakap menyebar luas maklumat kepada warga-warga FB dan warga-warga kota kita lah yang mengikuti live kita pada petang ini. Dan kepada anda di luar sana, anda sebenarnya adalah Adi Wira Darah yang sebenar. Seperti apa yang kita bincangkan pada petang ini. So dengan itu saya terima kasih sekali lagi kepada Dr. Tan Molly kerana sudi bersama-sama kita lah pada petang ini. So daripada saya daripada saya ucapkan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Saiful dan JPEN untuk memberikan peluang ini kepada PDN untuk berkongsi serba sedikit tentang informasi pendermaan darah. Dan terima kasih kepada semua penderma darah dan bakal menjadi penderma darah. Jangan lupa andalah adiwira kami. Okey, terima kasih. Okey, akhir kata daripada saya ucapkan terima kasih juga kepada warga FB sekali lagi. Dan seterusnya untuk menutup, sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Influencer at Japan. Thank you. Setiap hari, Malaysia memerlukan 2,000 beg darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa.
derma darah anda. Selamat menyambut Hari Penderma Darah Sedunia. Derma darah, kukuhkan perpaduan. Amalan menderma darah mampu memupuk nilai murni dan tanggungjawab dalam diri sendiri serta masyarakat. Dengan menderma darah, ia memberikan sinar kepada mereka yang memerlukan. Berikan sokongan anda. Jadilah penderma darah.